Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Saudara Effendi selaku moderator, pihak pengurusan Golkar Ihsan selaku penaja Majlis Ilmu, Muslimin dan Muslimat para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 30 hari bulan Oktober 2025 bersamaan dengan 8 Jumadal Ula 1447 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Keindahan Islam, di mana buku Keindahan Islam ini buku yang nak menzahirkan kepada umat Islam indahnya Islam itu duduk di mana. Di mana keindahnya Islam. Jadi alhamdulillah dalam siri-siri yang lepas kita telah bincang tentang sumber hukum Islam. Islam itu ambil dari mana? Bukan direka oleh manusia, bukan digubal oleh mana-mana luk rek ke luk kromo ke apa sahaja, tak ada. Dia digubal oleh Allah Azza wa Jalla, Khaliqis samawati wal ardi, pencipta langit dengan bumi. Jadi bila Allah yang atur, Allah yang letakkan syariat ini, kita yakin dan percaya bahawa syariat inilah yang terbaik, kerana Allah yang mencipta manusia, dia tahu apa yang diperlukan oleh manusia dari sudut dunianya, dari sudut agamanya, dan dari sudut kehidupannya. Itulah yang dikatakan syariat. Maka syariat itu sendiri diambil daripada mata air yang bersih. Sebagaimana kata orang, dunia ni tak boleh hidup tanpa air, demikian juga hati manusia tak boleh hidup tanpa syariat. Jadi hati manusia ni tak boleh hidup tanpa syariat. Maka para jemaah sekalian, sudah pasti kita semua hiduplah dalam syariat Islam supaya kita berada di atas landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Alhamdulillah. 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 Baik, sambungan kita masih lagi dalam bab yang pertama. Bab yang pertama, kita masih lagi berbincang tentang mukaddimah tentang sumber Islam itu sendiri dari mana. Kita sambung pada petang ini. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 21. Muka surat 21, asas Islam ini dia panggil al-yusru wa raf'il haraj. Yang belajar bahasa Arab tu boleh tulis al-yusru wa raf'il haraj. Mana syariat ini mudah, tidak menyusahkan. Dia mudah dan tidak menyusahkan. Itu dia panggil syariat. Baik, muka surat 21. Naskah yang ada di gambar di belakang saya tu, di tepi saya tu. Dia ada dua, ada cetakan lama. Cetakan lama itu mungkin berbeza muka surat. Tapi kita nak yang ni, 21. Memberi kemudahan dan menghilangkan kepayahan. Itu syariat. Kalaulah bertambah payah, itu bukan mari daripada syariat. Tapi itu dipanggil dakhilatun. Dakhilah, mana satu perkara ajaran yang dibawa masuk ke dalam syariat. Tapi bukan daripada syariat. Banyak ya ajaran-ajaran sekarang ni ditempelkan kepada Islam, wahwa laisa minal Islam. Ditempel kepada Islam, dia bukan daripada Islam. Tempel tapi bukan darinya. Jadi kita kena ingatlah, mari daripada Islam tapi bukan daripada Islam. Dimasukkan tapi bukan daripada Islam. Sebab itulah dalam kita ada bincang dalam ad-daruriyatil khamsa, 5 perkara daruriyat baru ni kita dah bincang apa dia. Kita kata yang besarnya para jemaah sekalian, jaga agama, hifzuddin, jaga agama. Jadi nak jaga agama ni lah, tak boleh dibawa masuk benda-benda yang pelik, tidak boleh dimasukkan ajaran yang asing daripada Islam, dimasuk dalam Islam, itu tidak diterima.
termasuk juga budaya-budaya yang bercanggah dengan ruh syariah, maka itu juga diterima. Budaya tak bercanggah dengan syariat, tak ada masalah. Macam kita orang Melayu pakai pakai baju Melayu, nah, perempuan pakai baju kurung, orang Afrika pakai baju lain pula, orang Morocco dia punya burnus. Ya, yang penting itu budaya yang tidak bercanggah dengan syariat sebab dianya wasilah li satril aurah. Itu apa? Baik. Salah satu kelebihan dan ciri keistimewaan Islam yang membezakan Islam dengan yang lainnya ialah kemudahan, dia panggil dalam bahasa Arab kata al-yusru wa raf'il haraj, dan tidak payah. Nah, itu dalam istilah bahasa Arab kata al-yusru ataupun usrun atau haraj, apa ni, al-yusru wa raf'il haraj. Tidak ada susah dan menolak segala jenis kepayahan. Islam mengambil kira semua keadaan dan kedudukan seorang insan. Dia berbeza hukum, berbeza keadaan orang itu sendiri, berbeza keadaan orang itu. Ketika lemah atau kuat. Lain. Waktu kita kuat, kita boleh berdiri, maka wajib kita kena solat sambil berdiri. Tak boleh. Tak boleh main-main. Waktu lemah, tak boleh berdiri, kita boleh duduk. Itu dia panggil keindahan Islam itu duduk di situ. Tak boleh berdiri, boleh duduk. Ketika di rumah atau ketika musafir, orang yang duduk di rumah tak boleh qasar salat, tak boleh buka puasa, nak qasar salat pun tak boleh, buka puasa pun tak boleh. Tapi kalau dia dah travel, dah musafir, adalah kelonggaran untuk dia berqasar salat ataupun jamak salat, dua-dua sekali boleh. Dan dia boleh juga berbuka puasa kalau dia nak buka puasa. Mana ada rukhsah. Sesungguhnya, ia adalah syariat yang universal, bersifat al-alamiyah, global, bukan bersifat tempatan lokal je, untuk orang Arab je. Kalau kata sebut Islam, kena naik kereta, kena naik unta, tak boleh naik kereta car, tak, naik unta. Kita kata siapa ajar awak macam tu? Islam tak ajar pun sesempit itu, tapi awak mempersempitkan Islam tu, siapa yang suruh? Siapa yang ajar? Kita kata jangan buat pelik, kan? Kekal selamanya, dia bersifat dengan al-alamiyah wal al-khalidah. Mana kekal selama-lamanya, dan ia merupakan penutup kepada semua risalah wahyu yang terdahulu, kerana Rasul yang diutuskan dengannya adalah Rasul yang terakhir, la nabiyya ba'dahu. Tidak ada Nabi lagi selepas daripada dia. Jadi Nabi tak ada lagi selepas daripada dia. Ini dipanggil kaedah-kaedah yang perlu kita belajar. Kerana itu, Nabi kita Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Nabi yang terakhir. Juga kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan pada saat akhir, akan berlakunya kiamat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini." Ini bukan lambang nak ambil gambar gitu kan? Nabi buat gini. Bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Waktu aku diutuskan menjadi Nabi, menjadi Rasul ke dunia ini, dan hari kiamat adalah seperti ini. Sambil menunjukkan dua jari. Apa dia maksud seperti ini? Tuan-tuan kena ingatlah, ini isyarat. Maknanya, dekat sangat ke nak kiamat? Tak juga. Sudah berlalu 1447 tahun dari hijrah. Nah, kita kata sudah berlalu 1400 tahun lebih, tak berlaku pun kiamat. Belum ada lagi kiamat. Apa maksud ana wasa'atu kahataini? Apa dia maksud aku dengan kiamat itu seperti ini? Apa yang kita nak faham? Maka ulama hadis kata, di antara Nabi salat dengan kiamat, tak ada lagi Nabi di celah tu. Tak ada Nabi yang lain di celah.
Maknanya Rasulullah sampai ke kiamat. Macam orang lain ada lagi Nabi. Nabi Musa ada lagi lepas pada dia. Ada Harun, ada siapa dia ni, Isa. Tapi Nabi SAW dia yang kiamat rapat. Jadi tak ada lagi Nabi. Kalaulah sekiranya, andainya ada orang mengaku jadi Nabi, pegang kepala dia, atuk dinding. Ketemu ni, mari mana awak punya ajaran, ke kita, sama ada kita pegang kepala dia, ataupun kita hantar dia ke hospital jiwa, tuan-tuan saya serahlah kepada tuan-tuan untuk ambil tindakan selanjutnya, sebab orang ni dikira orang yang tidak betul, orang ni dikira orang yang menyeleweng. Apa sebab dia menyeleweng? Sebab dia telah keluar daripada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu mengaku jadi Nabi yang memang tidak dilantik oleh Allah Azza wa Jalla selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi Nabi. Itu maksud ana was-sa'atu kahatain. Beres. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, golongan ataupun sasaran dakwah ini pula ialah manusia yang terakhir dari keturunan Bani Adam. Keturunan manusia yang terakhir kita ni. Jadi kita tak adalah keturunan-keturunan itu banyak. Dalam bak Quraisy saja pun adalah orang Arab berapa keturunan. Madinah saja Aus dan Khazraj. Itu Bani-Bani. Tapi maknanya kita nak dari sudut Bani Adam kemanusiaan, maka kitalah yang terakhir, manusia yang terakhir. Yang akan menghadapi cabaran dan fitnah yang begitu besar apabila dekatnya kiamat. Bila dekatnya kiamat, kita dah baca kitab Asyratus Sa'ah. Kitab alamat kiamat. Ana dah baca sekali kitab ni. Khatam dah sekali. Rasa nak baca pula. Tapi tunggu masa lah. Banyak lagi kitab yang belum dibaca. Walaupun kitab tu lama dah baca. Kalau tuan-tuan berminat je nak baca, nak dengar, boleh buka jalan YouTube. Walaupun gambar kurang elok lah. Sebab kamera zaman dulu kan. Tak apalah. Yang penting, al-muhim, ada baca. Jadi, bila dekat nak kiamat, banyak huru-hara. Di antara huru-haranya, banyaknya berlaku kasratu az-zalazil. Kasratul haraj, Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya berlaku haraj pembunuhan. Sekarang ni kita dengar, tak usah pergi jauh-jauh lah. Dalam negeri kita pun ada je. Sekejap bunuh sana, bunuh sini, campak bangunan, apa benda. Dekat dengan kita tak jauh. Tapi kalau kita pergi negara yang bergolak, Gaza, Palestin, yang terbaru ni, Allahul Musta'an. Saudara kita di Sudan pula disembelih. Kita kata itulah di antara tanda-tanda kiamat. Sehingga kan apabila orang tanya pembunuh, ya qatil, wahai si pembunuh, kenapa kau bunuh dia? Dia pun tak tahu kenapa dia bunuh orang tu. La yadril qatil ay limadza qatalahu. Pembunuh dia tak tahu kenapa dia bunuh orang tu. Pembunuh dia tak tahu kenapa dia bunuh orang tu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Inilah keadaan yang begitu sukar di akhir zaman, nanti banyak huru-hara. Umur mereka pendek nak banding dengan orang dulu. Orang dulu beratus tahun biasa ya. Apa ni, umat Nabi Nuh dia bertahun. Allahu Akbar. Umat Muhammad sallallahu Nabi kata, umur umat aku ni majoritinya, kebanyakannya di antara 60-70. Ramai mati lepas pada itu. Ataupun dalam 60 lebih pun dah mati. Umur pencin dah kata orang, tak ada benda yang kita boleh buat dah. Nak kata apa? Apa lagi? Maka kelembutan. Jadi oleh kerana kita duduk di akhir zaman, orang lemah-lemah, manusia penghujung ni, lemah tak kuat. Orang dulu kuat tahu. Dia buat rumah, pahak belah bukit masuk dalam tu. Kita hari ni paling kuat pun boleh naik bukit je. Naik bukit Kinabalu, naik bukit Everest, naik bukit Gua Musang, naik bukit apa ni, bukit Kelantan ni, bukit Gunung Setong. Itu pun kadang-kadang dapat berita pula ada yang jatuh, ada yang kemalangan, ada yang mati seorang, macam-macam. Kita mengatakan bahawa memang lemahlah kita ni, tidak kuat. Kita orang ujung-ujung ni tak kuat. Maka syariat yang diperintahkan kepada kita juga syariat yang lebih ringan nak banding dengan orang dulu. Jadi syariat perundangan Allah Ta'ala beri kepada kita lebih ringan nak banding dengan orang yang lain. Apa dia lebih ringan?
Sebab kita tak kuat. Cuma kita tengok nanti beberapa perbandingan yang kita cuba lihat. Baiklah. Jadi, maka kelembutan rahmat tolak ansur, dipanggil tolak ansur ni maknanya lemah lembut lah. Dan belah kasihanlah menjadi ciri-ciri utama dalam pelaksanaan syariat. Ini kerana matlamat utama perundangan dan ibadat yang diperintahkan adalah untuk menyatakan ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla dan patuh beramal dengannya. Tak syarat kuat, tak syarat ketat. Walaupun nampak ringan, tapi kalau orang tu buat, orang itulah orang yang bahagia. Orang itulah dikira orang yang bahagia. Tapi kalau dia tak buat, apa nak jadi? Tak ada apa dia. Ibadat umpama kulit dan inti bagi tauhid. Mana tauhid itu paksi dia. Kalau tak ada tauhid, buat ibadat pun tak jadi. Bukan maksudnya ibadat tu kulit macam ada kan. Orang ajaran sak dia panggil ilmu isi, ilmu kulit, ilmu tu tak ada, bukan maksud kitanya yang kita nampak manusia ni beriman ke tidak, ibadat dia. Yang dalam hati dia siapa tahu? Dalam hati dia orang tak nampak. Tapi kalau dia ibadat, kan itulah di antara ibadat yang besar bagi kita ni, iaitulah ibadat solat, ibadat solat. Orang tak solat, kita nak kata dia beriman ke tidak? Sukar, sebab kita pun tak tahu dia beriman ke tidak. Mana tanda kau beriman? Tak tahu juga. Jadi kita mengatakan bahawa sukarnya kita nak jelaskan kepada masyarakat kalau orang itu tak solat. Ini maka ibadat umpama kulit, inti tak bagi tauhid. Tauhid ialah asas utama tertegaknya langit dan bumi. Allah Ta'ala tegak langit dan bumi ini kerana tauhid kepada Allah. Ia adalah kebenaran yang kerananya Allah mencipta makhluk. Syariat Islam ialah adalah rahmat daripada Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi kita mari itu sebagai rahmat. Apa makna rahmat? Mana dengan kedatangan Nabi, tak banyak azab turun. Tidak banyak azab ditimpa ke atas umat-umat yang derhaka, berbeza dengan umat yang terdahulu, di mana umat dahulu derhaka ya, dalam masa 3 hari habis binasa. 3 hari yang derhaka, lawan Nabi pada saat itu, Nabi doakan kepada Allah SWT, binasalah mereka, hancur lebur habis mereka. Orang yang panggil tak tahulah kerana habis, mungkin mati, mungkin banyak lagi kemungkinan lain yang terjadi kepada mereka. Wal'iyazubillah. Baik. Surah Al-Anbiya 1107 dan ayat Allah Ta'ala juga berfirman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mulia, wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Jadi Allah Ta'ala nak beri pada kita taufik kepada mana? Kepada jalan yang mudah. Mana jalan yang mudah? Allah Ta'ala bagi kita banyak kemudahan-kemudahan yang kita akan nampak dalam perbandingan nanti, insyaAllah. Surah Al-A'la ayat 8, iaitu kami akan memudahkan bagi kamu hukum syariat yang paling senang, iaitu syariat Islam yang merupakan syariat yang terakhir. Syariat Islam merupakan syariat yang terakhir. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir. Kerana itulah perundangan syariat ini bersifat istimewa, penuh dengan keringanan, kemudahan dan tiada penekanan yang melebihi kemampuan manusia. Sebab kita lemah. Orang lemah jangan suruh kuat-kuat, dia tak mampu, dia tak larat. Orang kuat tu dia angkat kuat. Jadi kita tengok kapasiti dia. Sebab itulah dalam bahasa Arab, tulis bahasa Arab, tak ada dalam kita. Iza aratta an tuta' Iza aratta an tuta' fa'mur bima yustata'. Ingat. Iza aratta an tuta' fa'mur bima yustata'.
kalau kamu nak suruh orang taat pada kamu, nak suruh orang dengar kata kamu, nak suruh ikut arahanmu, suruhlah sekadar apa yang dia mampu. Jadi kalau kita suruh benda yang dia tak mampu, dia tak akan boleh buat. Dia akan lari. Dia akan, orang panggil, tinggalkan agama ini. Sebab kita paksa dia lebih daripada kemampuan dia. Ini bahayanya, kita paksa orang lebih daripada kemampuan. Macam jugalah hayawan-hayawan ni. Kalau kita letak atas barang, atas dongki, kita kata, dongki ni boleh bawa 30 kilo. Kita hentam 60 kilo. Patah pinggang lah dongki. Manusia tu juga, kalau kita suruh dia berat-berat, akhirnya dia tak mampu nak buat. Namun kita kena ingat, di sana ada prinsip yang besar yang tak boleh kita abaikan, iaitulah tauhid kepada Allah. Yang ni pun ada kelonggaran apabila dipaksa. Apabila dipaksa. Sebagaimana pada berlaku pada seorang sahabat yang dipaksa, Ammar, apabila dipaksa supaya nataqa kalimatul kufri, supaya mengeluarkan kata-kata kufur. Jadi Ammar ni tak tahan, kena pukul, kena azab, kena seksa. Maka dia pun katalah, ikut apa yang kafir suruh. Kemudian dia datang jumpa Nabi SAW, beritahu apa yang terjadi. Nabi kata, in ta'udu fa'ud. Kalau mereka paksa lagi, buatlah. Tapi ingat, setakat mulut, jangan turun ke hati. Kalau turun hati, kafir sungguhlah. Setakat mulut, jangan turun ke dalam hati. Baiklah. Maka kemudahan adalah lawan kepada kepayahan, dan ia menghilangkannya. Mana syariat ni, kalau benda yang payah, dia tak akan tak. Manakala kepayahan adalah suatu kesempitan dan kesusahan. Jadi mudah lawan dia payah. Payah makna sempit dan susah. Baik, dalam bahasa Arab ditulis al-masyaqqah. Tulis ni pelajar, al-masyaqqah. Kita kena guna bahasa Arab dia baru sedap. Al-masyaqqatu. Kalau orang Melayu dia guna masyaqqah je, tapi bukan masyaqqah, dia tulis musaqqah. Oh, kita ada musaqqah sikit ni. Tak dapat nak hadir majlis ustaz ni. Panggil musaqqah. Bukan musaqqah, masyaqqah. Tulis Pak Arab. Ni ada dia. Dalam buku kita ni ada, tapi dia tulis Rumi. Patut dia letak juga kalimah Arab tu, biar nampak orang panggil ori dia punya perkataan. Kepayahan ataupun masyaqqah ini pula terbahagi kepada dua. Tengok. Al-masyaqqatu masyaqqatan. Masyaqqah tu terbagi pada dua. Yang pertama dia panggil masyaqqatun adiyatun. Masyaqqah yang biasa. Masyaqqah yang biasa. Dia panggil al-mu'tad. Setengah-setengah ulama dia tulis al-masyaqqatul mu'tadah. Maknanya kesusahan yang biasa. Ia terdapat pada semua kewajipan taklif, mesti ada susah. Kerana semua amalan sama ada untuk dunia atau akhirat perlukan usaha. Sebab tu nama dia mukallaf. Apa nama mukallaf? Benda susah, benda payah, mukallaf. Jadi mukallaf ni benda susah, benda payah, mesti kena ada. Tapi yes, orang zaman dulu kalau nak makan, hari ni kita nak makan nasi, lauk, gulai, lemak. Berapa lama ibu kita terpaksa duduk di dapur? Berapa lama? Mula-mula dia pergi cari buah kelapa. Kopek kelapa dulu. Lepas tu, orang Kelantan kata kukur kelapa. Kukur ni maknanya buat dia punya nak keluarkan isi kelapa tu. Parut kelapa, kukur kelapa. Masa tu bukannya ada mesin macam ni. Nak masak pula ambil padi, tumbuk, tapi, ayak, tapi, padi. Barulah boleh makan. Ada masyaqqah. Sudah makan nak pergi ke tandas, masyaqqah pula. Apa lagi lah kalau lah orang tu sakit perut. Sembelik kata orang. Dan jadi banyak masyaqqah. Tapi itu dia panggil masyaqqatun adiyatun, masyaqqah yang biasa. Kita nak solat, ada masyaqqah. Masyaqqah, kena ambil wudu, kena mandi. Bagi orang yang berjunuk, kena mandi. Nak mandi pula kebetulan pula air hujan. Musim hujan. Air sejuk. Ada juga masyaqqah. Tapi bukanlah masyaqqah yang terlalu teruk. Sebab kita masih lagi ada unggul api yang boleh dipanaskan. Zaman tu, zaman kita lah ni, heater semua. Dalam bilik ada heater belakang. Musim panas tak sejuk, pasal belakang. Pasal sokmo kata orang. Sama ada nak suruh panaskan air ataupun nak suruh pam untuk buat sikit air.
Jadi ada je masyaqqah. Maka itu dipanggil masyaqqatun adiyatun. Yang ini tidak gugur daripada syarak dan tidak ada taklif biduni masyaqqah. Jadi kita fahamlah, tidak ada taklif biduni masyaqqah. Semua benda itu ada belakang. Baik. Yang ni jangan kata Allah. Tadi kata senang nak solat, nak ambil wudu, ada tutup aurat. Itu dia panggil masyaqqah adiyah. Masyaqqah adiyah maknanya kesusahan yang biasa semua ada. Yang kedua ni yang kita nak bincang, yang kita nak ringankan, kita nak takhfifkan, kita nak taisirkan, yang ni. Dia panggil masyaqqah ghairu adiyah. Masyaqqah ghairu adiyah. Dia panggil masyaqqah yang berat. Kepayahan luar biasa. Ini mengikut Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala adalah apabila perlakuan berterusan sesuatu amalan itu boleh menyebabkan berhenti melakukannya atau daripadanya dan membawa kesusahan kepada pengamalnya sama ada terhadap dirinya sendiri atau keadaannya, maka kepayah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi masyaqqah ni dipanggil masyaqqah ghairu adiyah. Masyaqqah ni ghairu adiyah. Yang ni baru kita ambil kira. Tadi kita kata nak solat kena ada wuduk. Nak wuduk ni kena pergi ambil air. Kebetulan pula musim sejuk, dinginlah sikit. Tapi masih lagi dalam skop kemampuan kita. Kalau tak solat pun awak pergi ke tandas juga, kan? Basuh juga situ. Jadi itu kemampuan. Tetapi kalaulah kita guna air yang menyebabkan luka kita akan bernanah. Bertambah besar dia punya luka tadi. Ataupun menyebabkan lambat sembuh. Ataupun memang kalau kita tak guna satu pendekatan lain, tak boleh nak solat. Nak solat macam mana? Di perut dia ada stoma. Tahu stoma? Orang yang tak boleh keluar najis, doktor akan tebuk lubang di perut, dia letak dia punya septik situ, keluar ikut tu ya. Maka orang ni masyaqqah. Masyaqqah ghairul mu'tad. Jadi para ulama telah mengeluarkan fatwa bahawa orang yang stoma ni boleh solat dengan tangki septic tank dia yang ada dekat situ, tak jadi masalah untuk dia solat. Jadi kita kata ni dia punya tangki dekat sini, tak apalah, tangki dia tu dipanggil termasuk dalam masyaqqah yang ghairu mu'tadah, yang kalau kita nak suruh dia cuci hari-hari, tukar setiap hari, memang sukarlah, doktor kata pun nak tukar memang susah. Cuma kalau boleh bersihkan dulu, buang najis tu, macam orang yang ada beg air kencing tu. Afanallahu wa iyyakum. Allah Taala selamatlah kita dan kamu semua daripada penyakit-penyakit ini. Jadi yang ni itu dia panggil masyaqqah. Orang duduk di hospital tak boleh nak guna air banyak. Tapi kita dibenarkan untuk guna spray. Boleh je kita guna spray. Duduk atas kapal terbang, nak solat tak boleh, nak berdiri tak boleh. Terpaksa kena solat duduk atas kerusi. Duduk je lah. Nak pergi ambil untuk tandas tak boleh. Tapi spray dibenarkan. Guna spray itu walaupun sembuh air, tak mengalir air pun, itu dia panggil masyaqqah. Kalau kita tak guna taisir dalam masyaqqah ni, natayat la tawaqqafal al ibadah akan terhenti. Nak solat tak boleh, tak ada air. Nak guna spray tak boleh. Nak guna ni tak boleh. Ni tak boleh. Akhir kali tak solat. Yang tak solat itu tidak ada dalam Islam. Maka perlu pada fiqhut taisir sangat penting dalam perkara ini. Jelaslah kepada kita bahawa masyaqqah ni, masyaqqah tu ada dua. Satu masyaqqah yang mu'tad, itu biasa. Itu tak boleh nak gugur dah. Kalau gugur tu tak ada lah agama ya. Tak ada taklif lah kita, ghairu mukallah lah kita ni. Yang kedua masyaqqah ghairu mu'tadah, itu yang diambil kira. Kesukaran jenis yang kedua inilah yang mahu dibuang oleh syarak Islam. Beliau kemudian menekankan maksud ini dengan berkata, beliau itu mana Imam Syatibi. Syatibi ini masyhur kitab dia Al-Muwafaqat. Dia kata, ketahuilah bahawa kesukaran dibuang daripada seorang mukallaf kerana dua sebab. Jadi kita kena hilangkan masyaqqah kesukaran tadi dengan dua sebab. Sebab yang pertama, kerana dikhawatiri akan meninggalkan jalan yang benar dan membenci ibadat dan kewajipan-kewajipan lain. Orang sakit, kita kata, no, you kena puasa juga kalau kau orang Islam. Kalau mu tak puasa, mu kafir.
dia puasa dalam keadaan dia sakit, menyebabkan dia boleh menyebabkan pengsan dan mungkin menyebabkan kematian. Kita kata, nah, akhir kali orang tinggal agama, tak mau aku tak mau mati lagi. Jadi dia akan tinggal agama dengan sebab kita tidak ada fiqh taisir yang melampau kita tekan dia, akhirnya dia lari. Nah, itu bahaya. Yang kedua, kerana dikhawatiri akan cuai dan lalai ketika berada dalam tekanan pelbagai tugas lain, seperti menjaga keluarga dan anak-anak. Jadi orang ni jaga keluarga dan anak-anak. Kalau kita kata wanita ni wajib kena pergi solat Jumaat, dia ada anak kecil, anak dia kecil. Orang Kelantan kata, yonyah lagi anak kecil. Jadi adakah dia kena angkut semua pergi masjid? Mana ada tempat? Maka Allah Ta'ala kirakan yang wajib solat Jumaat ni laki-laki saja, perempuan tidak. Itu dia panggil. Susah dia nak jaga keluarga dia, nak jaga. Jadi kita kena ada. Ataupun orang ni ayah dia sakit, tak ada orang boleh jaga dia kecuali dia seorang. Dia pun tak pergi sembahyang Jumaat juga. Sebab itu dipanggil termasuk dalam masyaqqah yang daruriyah. Kalau dia tinggal ayah dia, mungkin dia balik lepas Jumaat, ayah dia dah mati. Siapa nak tanggungjawab? Ini dipanggil. Serta kewajipan lain yang dihadapinya, kesibukannya dengan setengah tugas akan melalaikannya daripada yang lain. Walaupun dia mungkin mahu melakukan dua tugas serentak dengan sempurna, tetapi berakhir dengan meninggalkan kedua-duanya kerana ia di luar kemampuannya. Kena solat, tapi kena jalankan tugas. Kena akhir kali tak buat. Maka para jemaah sekalian, bila zaman kita ini, kita travel tak ikut orang. Kita tak boleh nak jadual, kita tak boleh. Jadual kita di tangan orang. Kadang-kadang kita travel pukul 12.30 tengah hari Jumaat. Tak ada kau flight lain. Ada malam nanti. Kita no choice, tak ada pilihan. Pasal kena naik yang pukul 12.30 tengah hari. Walaupun kita tahu solat Jumaat lagi 1 jam. Turun di KL dah tak sempat. Itu di maknanya orang dulu mungkin lain lah. Sebab dia, kenderaan dia. Unta dia, kereta dia. Dia boleh berhenti bila-bila aja. Tapi kita dengan kenderaan awam. Ana sekali berkelahi dengan driver bas. Bas Express. Kalau kapal terbang tak apalah. Kapal terbang nak tunggu landing kat mana nak solat. Bas driver bas tak mau berhenti. Saya kata tak boleh, kita orang Islam. You pun Islam. Berhentilah solat. Solat subuh ni mana boleh jamak. Dia ingat kalau solat subuh boleh jamak dengan duha. Nah, sampai rumah pukul 10 nanti jamak subuh dengan duha. Jamak sekali. Kalau boleh jamak senang, ni tak ada jamak. Subuh tak ada jamak. Nak jamak dengan apa? Minta izin. Akhir kali kita kata berhenti kita orang nak kencing. Dia kata you pergi kencing, mari lalu kebah. Kalau awak pergi solat, saya tinggal. Kata ikut mula. Jadi kita pun sudah turun, jumpa masjid, kita solat. Tapi gitulah keadaan. Kita dah ambil barang-barang kita dah ambil dalam mobas. Kalau dia tinggal sungguh hari itu, viral lah. Jadi Alhamdulillah. Bila kita bertegas, yang sedihnya 40 orang atas bas yang berkelahi dengan driver seorang. Mana yang lain? Jamak dengan duha. Apa nak buat? Ini masalah. Jadi bagi orang yang nak beramal, tak dapat. Bagi orang yang tak nak beramal, itu memanglah. Gitulah dia tu. Dia sendiri tak ada masalah dah. Driver tak berhenti, lagi senang dia cepat sampai. Apa nak kata? Tapi waktu nak kencing, pandai pula turun. Waktu berhenti di RNA nak makan, pandai pula cari. Waktu Tuhan panggil, tak dengar. Kita nak kata apa? Baiklah. Terdapat banyak dalil daripada ayat Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahawa syariat Islam membawa kemudahan dan kepayahan dibuang daripadanya. Di antara dalil-dalil Al-Quran, ayat yang pertama, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran. Tuhan nak suruh kita mudah, dia tak mahu kita susah. Tuhan nak suruh kita mudah, dia tak mahu kita susah. Sukar-sukar tak mahu. Susah-susah tak mahu kan. Maka kita mengatakan bahawa ini di antara kewajipan yang kita kena ada, bahawa kita kena buat yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat yang kedua, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak mahu menimpakan ke atas kamu kesusahan. Surah Al-Maidah ayat 6. Yang seterusnya surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj
dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesulitan. Tak sulit ke susah ni? Orang wanita-wanita kena tutup aurat. Kita kata tutup aurat tu sebenarnya Allah nak jaga kehormatan diri awak, muslimah. Bukan nak menyusahkan awak, nak jaga diri awak. Kalau terdedah, terbiar gitu, makan kita pergi supermarket. Apa beza makan penjual supermarket dengan penjual di tepi jalan? Supermarket dia letak dalam plastik, dia bungkus, cantik, molek, lawa. Nah, naik harga. Yang di tepi jalan tu biasa ya, 3-10 ringgit ya. Masuk dalam supermarket, 10 ringgit satu. Sebab sudah dibungkus baik-baik. Itu sebenarnya untuk kita, kelebihan tu. Daripada ayat-ayat ini dan yang lain, kita dapat melihat konsep mempermudah dan membuang kesusahan dalam syariat Islam sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan insan dan kasihan belas Allah terhadap umatnya, akan sebelah terhadap hambanya. Dia yang maha mengetahui tentang setiap sesuatu. Allah mengetahui bahawa setiap manusia itu berbeza dari segi kelemahan dan kekuatan, kesehatan dan kesakitan, kekayaan dan kemiskinan. Berbeza kita. Tak sama kan? Orang ni kuat, orang ni lemah kan? Firman Allah Ta'ala, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah adalah Allah yang menciptakan. Adakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang kamu zahirkan dan rahsiakan? Kita kata Allah Ta'ala tahu semua. Sedangkan dia yang maha teliti lagi maha mengetahui. Surah Al-Mulk ayat 14. Maka Allah telah menurunkan peraturan dan menetapkan perintah dan larangan dengan asas yang bersifat penjagaan, lemah lembut, rahmat dan kemudahan. Mana tak ada orang susah lah. Cuma mungkinlah setengah-setengah orang kata dia rasa, biar betul Abu Anas cakap ni. Macam tak betul, macam tak logik, macam tak realiti. Cakap susah, tak ada susah. Cakap apa ni, tak ada susah. Tapi macam susah ya. Apa yang susah ya? Tak. Kita ni kena berjalan ni, nak makan tu tak boleh, nak makan tak boleh. Itu sebenarnya Allah tak nak jaga kita. Nanti kita sampai dalam bab makanan nanti. Kita cerita kenapa babi itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sahabat saya Zul yang duduk dakwah kat Jepun, dia kata, kerana babi lah aku senang nak berdakwah. Kerana babi, aku senang nak berdakwah. Masya Allah, tabarakallah. Sebab orang Jepun, dia makan sushi, makan benda mentah. Tapi kalau makan daging babi mentah, mati awak. Punyalah kuman dia tu bahaya sekali. Jadi Sayyidina Zul kata, dengan babi aku senang nak berdakwah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan pula kita duduk dakwah kita ni doktor babi, pengkaji babi, tak usah lah. Tak molek benda tu. Nak sebuah kita kepada babi, jangan. Nanti orang perli kita pula jadi ustaz babi pula. Jangan. Baiklah. Itu beberapa ayat yang menyebut tentang al-yus, kemudahan wa raful haraj. Sekarang kita pergi pula kepada hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kesenangan. Hadis yang pertama, inna ad-dina yusrun walan yushaddad din ahadun illa ghalabah. Agama itu sangatlah mudah dan sesiapa yang menjadikan agamanya itu sebagai satu bebanan tidak akan dapat mengamalkannya. Dia keras, dia tak boleh beramal. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, maka janganlah kamu melampaui, cobalah untuk melakukannya dengan sempurna dan bergembiralah dengan khabar balasan pahalanya yang besar. Hadis ini Bukhari. Jadi Nabi kata, la yushadad, siapa dia keras dalam agama ni, akan kena dia terpelanting, tercampak keluar. Sebab bila dia keras, dia tak boleh buat. Berapa ramai orang yang nak ambil pendekatan yang keras. Anda ingat lagi waktu anda pergi kursus haji kebangsaan. Kursus haji kebangsaan ni, salah seorang daripada pakar rujuk haji dia cerita, dia kata ada orang tu pergi Mekah, dia tak nak pakai apa yang diajar oleh tabur haji ni. Supaya kita berpegang dengan pandangan mazhab majoriti yang mengatakan tak batal wuduk sentuh perempuan. Bahawa dia kata dia tak mau pakai. Habis dia nak pakai siapa yang tulen juga. Akhirnya 8 kali dia tawaf tak lepas. Batal wuduk pergi ambil. Batal 8 kali. Dia pun dah letih. Dah orang lain dah siap dah. Dia pun bagi tahu pada kawan dia. Dia kata aku lepas pada ni. Kalau siapa tempuh langgar aku, kira laki-laki belakang. Tak kira. Wanita ke apa, laki-laki. Sebab dia penat lah. Kan kalau dia ambil awal lagi pandangan yang mengatakan tak batal wuduk sentuh perempuan. Sebagaimana
diluluskan dalam muzakarah haji itu. Nah, taklah susah sangat dia ni. Tapi oleh kerana dia kerah kepala, tak mau, susahlah dia. Orang lain dah siap, dia tak siap lagi. 8 kali. Kali yang ke-9 dia panggil mazhab kerah kepala. Semua yang langgar dia wanita belakang. Lelaki-laki belakang. Apa mazhab macam ni? Itu bahaya. Baik, hadis inna dina yusrun rawahul Bukhari. Hadis yang berikutnya, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahkanlah untuk manusia dan jangan menyusahkan mereka. Gembirakan mereka dengan khabar balasan pahala dan janganlah mereka jangan jadikan mereka lari liar daripada agama. Sebab bila kita ajar yang pelik-pelik, yang payah-payah, orang akan lari. Hadis dalam Bukhari. Hadis yang ketiga, innallaha qad tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengangkat, yakni tidak akan dikira sebagai dosa dari umatku apa yang mereka tidak sengaja, tersalah, terlupa dan terpaksa. Jadi kalau orang ni tersalah, dia kena ganti rugi tapi dia tak berdosa sebab dia buat tadi kerana tersalah. Ataupun dia terlupa. Bahkan orang yang terlupa, dia puasa, dia terlupa, dia pergi makan. Tak batal puasa dia. Tapi dia kena berhentilah makan kalau dah tahu tu, jangan pula pergi tambah lagi. Tak boleh. Berhentilah makan. Sebab awak dah tahu kan sekarang ni dah tersalah makan. Ataupun dipaksa. Tadi orang tu paksa dia supaya buka puasa. Dia boleh makan. Tak berdosa. Tak kena qada pun. Hadis ini rawahu Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu." Rukhasu. Kama yukrahu an tu'ta ma'siyatu. Sesungguhnya Allah suka kelonggarannya diterima dan diamalkan. Hak Tuhan bagi longgar kita terima. Macam kita musafir, kita travel. Bila kita travel, Allah Ta'ala beri kepada kita kemudahan yang besar. Apa kemudahan dalam travel? Boleh qasar salat dan boleh jamak. Bagi orang yang berpuasa dibenarkan untuk berbuka puasa dengan syarat fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti dengan hari lain. Tapi syarat kena ganti. Tapi boleh buka. Oh, tak mau, aku nak puasa juga, nak tunjuk dia punya warak, akhir kali pengsang dia. Apa? Siapa suruh buat? Maka Allah Ta'ala suka kalau kita terima kelonggaran yang Tuhan beri. Dalam hadis lain kata sadaqatun tasaddaqallahu, itu sedekah yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kamu, ambillah sedekah tu. Tak usah duk payah-payah, kenapa duk kerah-kerahnya? Nah, kalau Tuhan dah sedekah, kenapa kita nak keraskan? Tak payahlah. Sebagaimana Allah tak suka engkau buat maksiat. Jadi, Allah suka kita ambil yang mudah dalam syariat ini. Sebagaimana Tuhan tak suka kita pergi buat maksiat. Sehingga sebab tak nak ambil yang mudah, akhir kali ambil yang payah, akhir kali tak terbuat. Bahaya. Baik, daripada hadis-hadis ini dan yang lainnya, hadis ini riwayat Imam Ahmad, sanad pun sahih. Daripada hadis-hadis ini dan yang lainnya, jelaslah bahawa bebanan syariat taklif dia panggil, tidak ada padanya kepayahan dan kesusahan. Syariat Islam itu dibina dengan asas untuk memudahkan dan membuang kesukaran. Sesiapa sahaja yang masukkan kesukaran dalam ibadatnya, kadang-kadang dia tidak akan dapat melaksanakannya. Oi, kita nak macam tadi lah, macam pakcik yang kerah kepala nak tawah ikut mazhab Syafi'i, walaupun dia tahu susah di Mekah tu. Nah, tempat orang ramai mesti ada terlanggar orang laki-laki perempuan yang batal tu. Akhir kali dia terpaksa kena tinggalkan mazhab dia pergi ambil satu mazhab, nama dia mazhab kerah kepala. Mazhab kerah kepala. Itu bahaya. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selalu menasihati para sahabatnya untuk melakukan ibadat yang mereka mampu saja, dan ibadat yang sangat disukai oleh Allah adalah berterusan walaupun sedikit. Nabi kata, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah Ta'ala suka yang kita boleh buat berterusan walaupun sedikit. Contohnya, kita istiqamah boleh solat sunat duha 2 rakaat satu hari, tak miss. Kita istiqamah boleh solat witir 3 rakaat satu malam, tak miss. Kita boleh solat sunnah qabliyah, ba'diyah, tak miss. Teruskan, tak apa. Yang kata, oh aku ni kena solat beratus rakaat satu malam, lepas tu satu malam tu ya perdana, lepas tu tak ada dah. Tak. Kita berterusan, walaupun kita dalam keadaan tidak banyak ibadat. Tapi teruslah.
Perkara yang penting adalah mentaati Allah dan beramal dengan segala yang diredainya. Baginda Nabi SAW juga mengajar mereka bahawa unsur yang paling penting dalam setiap amalan adalah niat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala melaluinya dan mencari keredaan. Jadi kita ibadat ni kerana nak sembah Allah. Tuhan suruh, Tuhan perintah. Ikut sunnah Nabi SAW. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan rahmat dan belas kasihan baginda terhadap umatnya dan memudahkan segala pekerjaan bagi mereka bertepatan dengan apa yang Allah sifatkan baginda sallallahu dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul daripada kaummu. Mana nabi itu daripada kaum, ialah kaum Quraisy. Ayat Quran turun di Mekah masa tu. Ataupun daripada jenis manusia, kita semua ni manusia, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Sifat Nabi itu. Surah At-Taubah ayat 128. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir dia mengulaskan hadis sesungguhnya agama itu mudah, katanya, alangkah tepat dan jelasnya hadis ini. Ia mengumpulkan segala kebaikan, nasihat yang bermanfaat, keadaan yang sempurna dan menyuruh. Bila Nabi kata apa? Nabi kata, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Nah, cuma saya peringatkan kepada para jemaah, para pelajar, agama itu mudah, tapi jangan kita mempermudahkan agama. Apa dia maksud? Alah, sibuklah. Kita jamak je lah malam ni, solat ni. Itu dia panggil mempermudahkan agama. Agama dah mudah. Kita waktu musafir, travel boleh je jamak. Carilah tempat nak jamak. Jamak takdim, kalau tak boleh jamak takhir. Tapi kalau nak jamak takyah, tak payah mayalah, nanti malam kita qad. Itu dia panggil mempermudahkan agama. Mempermudahkan agama itu tidak boleh. Rasulullah SAW telah menekankan pada awalnya lagi asas yang besar ini dengan bersabda, inna dina yusrun, agama itu mudah. Ia bermakna mudah dan senang semua rukunnya. Akidahnya mudah. Kalau kita belajar akidah yang diajar oleh Nabi, yang diamalkan oleh para ulama salaf, mudah sangat untuk dipahami. Orang Badui tak masuk universiti pun boleh faham. Tapi bila kita masuk ajaran-ajaran lain, sukar untuk kita faham. Akhlak dan amal ibadahnya sangatlah sempurna dan tidak sukar. Hanya ia satu-satunya jalan untuk kebaikan agama, dunia dan akhirat. Tanpanya tidak akan ada kebaikan dan ia, alhamdulillah, sangatlah mudah dan menyenangkan. Semua orang Islam yang mukallaf akan mendapati dirinya mampu menunaikan segala ajarannya tanpa sebarang kesukaran. Ajaran akidahnya benar dan mudah, boleh diterima oleh akal yang sihat. Akal yang sihat yang boleh terima. Nah. Dan tabiat semula jadi dipanggil fitrah. Fitrah yang betul. Suruhan perintahnya begitu mudah. Dan begitu juga semua undang-undangnya yang lain senang. Maka sesiapa saja yang mahu mengikut jejak insan yang paling mulia, pemimpin mereka, Nabi Muhammad SAW, akan dapat melakukannya tanpa apa-apa masalah. Ia tidak akan memberi kesan negatif terhadap kehidupan dunianya. Iaitu, bahkan dia akan dapat menyempurnakan segala tanggungjawab, iaitu tanggungjawab terhadap Allah, tanggungjawab terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga dan kawan-kawannya, serta terhadap semua yang berhak atasnya dengan lebih baik dan mudah. Jadi tak ada masalah. Jadi alhamdulillah, kita kata alhamdulillah. Yang jadi susah-susah ni, bila kita tidak ikut sunnah, ajaran awak kena betapa nak cukupkan bacaan zikir sejuta. Itu jadi masalah. Juta. Nabi aja 100 kali ya. 100 kali, 100 kali, 100 kali. Juta-juta tak main. Yang main juta ni orang lain yang pelik-pelik. Kadang-kadang suruh baca ayat ni. Tak ada pun lagi daripada sunnah Nabi SAW. Sunnah semuanya simple. Mudah. Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok dalam buku kita, Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim ni bacaan pagi, petang, siang, malam, dari bangun tidur sampai ke tidur balik. Dalam kitab ni lengkap
perbincangan kita tentang bacaan-bacaan yang diajar, yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, senang, mudah, sahih, dan orang panggil tidak membebankan. Baiklah, sebagai penutup. Penutup, berdasarkan dasar yang diambil daripada syariat Islam ini, maka para ulama telah berjaya membuat beberapa kaedah, dia panggil qawaid fiqhiyah, ataupun prinsip umum untuk memudahkan amal manusia dan membuang kesukaran daripadanya. Kaedah atau prinsip umum untuk memudahkan amal manusia dan membuang kesukaran daripadanya, yang pertama dia panggil al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesukaran membawa kesenangan. Sukar musafir. Senang boleh jamak. Boleh qasar. Senang. Al-amru iza daqat tasa'. Wa iza tasa'a daqa. Suatu perkara itu apabila sempit diluaskan, dan apabila luas disempitkan. Orang ni musafir, orang panggil tak ada air, tak boleh guna air. Dia boleh guna debu, tayamum. Tapi bila dia ada boleh guna air balik, tayamum tak boleh guna lagi. Sebab itulah kata di ulama, iza ja'al ma' batalat tayamum. Bila air dah ada, tak boleh tayamum. Jadi dalam syariat, bila dia sempit, jadi luas. Bila luas sempit, contoh orang ni nak solat, dia tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Tapi kalau dah mampu berdiri, tak boleh duduk. Tak sah pula solat dia tu. Solat fardu maksud. Kena berdiri. Yang ketiga, kehilangan kemudaratan dihilangkan dan hindari, ad-dararu yuzal. Semua benda yang beri mudarat dihilangkan. Semua perkara yang memberi mudarat dihilangkan. Jadi kalau benda yang tak baik, kita hilangkan daripada syariat. Jangan masuk dalam. Kaedah seterusnya, ad-dararu la yuzalu bimisli. Kemudaratan itu tidak dihilangkan dengan kemudaratan seumpama itu juga. Jadi kita kata membunuh ni mudarat. Kalau kita hilangkan, jadi mudarat macam itu juga. Jadi orang panggil pimai tang tu saja, tak boleh lagu tu. Yang ketujuh, yang kelima, ad-dararul asyaddu yuzalu bil akhaf. Kesukaran yang lebih besar itu mesti diganti dengan yang lebih kecil. Hak ni besar tapi hak ni kecil. Jadi kita ambil mudarat belakang dua-dua tu. Jadi kita ambil yang lebih kecil. Contoh. Semua ni kaedah-kaedah ni boleh ada contoh belakang, tapi masa kita tak habis. Baiklah. Yang keenam, keperluan al-hajatu tunazzalu manzilat ad-darar ammah kanat aw khassah. Keperluan itu dikira satu kepentingan, tidak kira bagi umum atau seseorang. Orang ni berhajat sangat benar-benar. Jadi bila terlalu berhajat, yang lain tak ada, nak kata apa? Jadi contohnya orang ni sesak di dalam hutan. Makanan dia bekalan sudah tidak ada. Tiba-tiba dia jumpa seekor kancil mati. Bangkai. Jadi dia pun boleh ambil lah. Boleh makan. Sebab kaedah kata ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Benda yang darurat itu, keadaan darurat mengharuskan, bukan menghalalkan, mengharuskan perkara yang larang. Jadi dia pun boleh ambil lah makan. Dia boleh makan lah yang bangkai tadi boleh makan. Setakat mana boleh makan? Oh, sedapnya. BBQ. Panggang. Buat sup. Lah, ada satu kaedah lagi mesti dipakai bersama. Dia panggil ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ada kadar dia. Maknanya kalau orang ni boleh makan, kita kata sekadar setengah kilo. Dengan setengah kilo ni, insyaAllah dia boleh berjalan sampailah ke luar hutan tu. Cukuplah satu hari untuk tenaga dia. Cukuplah. Jangan pula dia bayar 3 kilo. Tak boleh. Darurat. Darurat tu ada takdir, ada tuqaddaru biqadariha. Dia ada dia punya kaedah, dia boleh ambil setakat mana yang dia perlu. Sebab itulah kata al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang senang mudah tidak gugur diganti dengan sukar. Kalau senang ada dah, kenapa pergi ambil yang payah? Jadi itu di antara kaedah-kaedah yang perlu kita belajar para jemaah sekalian. Adapun manifestasi keseluruhan kemudahan, manifestasi menyeluruh kemudahan dalam Islam dan segala aspeknya tidak mungkin dapat diterangkan sepenuhnya melalui risalah yang kecil ini. Kita kata alhamdulillah ini tamatlah muqaddimah kita dalam bab
tentang at-taisir dan waraful haraj. Coba kita tengok dalam sikit lagi lah. Sikit lagi, dia panggil al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi, di antara contohnya ni buatnya, orang sakit boleh tayamum. Orang tak ada air boleh tayamum. Bila? Kalaulah doktor kata, kalau menggunakan air, menambahkan keburukan. Buruk jadi, nanoh. Jadi lambat sembuh. Boleh. Dan harus solat, orang musafir boleh jamak, boleh qasar. Itu di antara yang dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama menyenaraikan asbabut taisir. Tanda ni dalam kitab tersebut. Sebab-sebab boleh jadi kemudahan, keringanan tu ada banyak sebab. Di antaranya marat, sakit. As-safar, musafir. Al-ikrah, paksa. Orang paksa dia. Letak pistol sini. Kau tak kata ni, aku tembak. Al-jahlu, orang jahaya baru masuk Islam, tak tahu apa. An-nisyan, terlupa. Orang panggil terencak akal dia tak sempurna, seperti orang gila, orang yang yang inilah macam budak-budak OKU ni, lemah pemikiran tu. Itu masuk dalam benda-benda yang taisir lah, benda-benda yang dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka darurat tuqaddaru biqadariha. Tadi kita ambil lah beberapa contoh. Darurat itu boleh digunakan untuk sekadar yang diperlukan. Baik. Orang ni pergi hospital, dia nak ubat. Tapi dia punya sakit di tempat, di paha dia, kita kata. Dia wanita. Yang ada doktor laki-laki. Maka doktor tak bolehlah buka semua. Sekali kain dia tu tak. Buka di tempat yang dia nak tengok tu je. Itu dia panggil darurat, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jangan lebih pada tu. Jadi itu dia panggil, tak adalah. Buka semua. Daripada rambut sampai nak, yang dia sakit dekat paha, kenapa kau buka semua? Itu dia panggil darurat tu ada kadar dia. Ada hak dia. Tak boleh kita buka semua. Jangan gitu. Darurat tak boleh buka semua. Tadi dia kata iza daqal amru ittasa, dalam kaedah tadi. Apabila sempit jadi luas. Contohnya orang yang uzur tak boleh berdiri, maka boleh duduk. Tapi kalau dia sembuh dah penyakit, tak boleh lagi duduk, kena berdiri. Sebab itulah saya suka murajaah kepada orang-orang yang duduk solat atas kerusi tu. Kita tanya Pak Cik, berapa lama dah solat atas kerusi? Lama dah Ustaz. Kenapa? Sakit. Kata sakit tu bila? Kita kata contohlah dia ni baru buat pembedahan lah dengan presiden lokal kita ni. Hafizahullah Ta'ala dah. Tu kalau tu apa benda, mesti lagi dia kena solat atas kerusi. Tapi berapa lama? Doktor kata pergilah terapi, buat latihan, buat riadah, akhir kali dia hilanglah dia punya. Jadi dia pakai duduk relax atas. Kita kata tak boleh. Iza daqal amru tasa' wa iza tas'a daqa. Bila urusan tu dah sempit, jadi sempit balik. Dah luas jadi sempit balik. Tak boleh pakai ya. Bukan boleh selama-lamanya berkerusi. Kalau dah sembuh, tak boleh. Allahu akbar. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur tadi. Banyak juga kaedah-kaedah tapi tak sempat. Kaedah terakhir, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang senang tak boleh gugur dengan yang payah. Contohnya dia kata man ta'azzara ghaslu yadihi fil wudu. Jadi tangan dia ni ada balutan. Tak boleh nak basuh. Dia kena basuh yang lain. Sampai sini gosok jelah, sapu dia di atas. Di atas balutan. Jadi banyaklah contoh-contoh, alhamdulillah. Sebab tu anak dulu banyak bentang ketah kerja kepada pendakwah-pendakwah, guru-guru takmir, pegawai hospital ni tentang dia panggil rukhsah fil ibadat. Beberapa kelonggaran dalam ibadat li ashabil a'zar, kepada orang yang uzur. Menarik, tuan-tuan boleh tengok dalam video ada ketah-ketah nota, ketah kerja tu pun masih ada. Maknanya kita ada kelonggaran boleh dilakukan apabila keuzuran. Jadi alhamdulillah, kata alhamdulillah. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan kita tentang muqaddimah. Insya-Allah kita akan masuk dalam siri yang akan datang, bab 1 dalam bab keindahan Islam dalam bab akidah.
Jadi dalam bab akidah ni yang indahnya apa? Yang indahnya sebab sumber pengambilan pengajian kita dalam bab akidah, bab tauhid, kita ambil terus daripada Al-Quran, ambil daripada sunnah Nabi SAW, dan kita ambil daripada huraian para ulama yang terawal, dipanggil salafus salih, dan juga huraian ulama-ulama yang mutakhir dengan realitis masa yang ada. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung dalam sedi akan datang pada muka surat 29 dalam jalsah kita yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.